Hai, Assalamualaikum. Nama saya Engku Muhammad Imran dan di dalam video ini kami akan memaparkan beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur merupakan ibu kota negara yang menawarkan pelbagai destinasi percutian menarik untuk kita terokai. Walaupun saiz geografinya tidaklah sebesar majoriti negeri-negeri lain di Malaysia, namun pilihan tempat menarik di Kuala Lumpur memang sangat banyak. Sama ada tujuan percutian anda ke KL bersama keluarga, anak-anak ataupun pasangan, variasi pilihan destinasi percutian di Kuala Lumpur memang akan membuatkan anda rambang mata. Jadi di dalam video ini kami akan kongsikan beberapa tempat yang menarik seperti Muzium Negara, Muzium Etnologi Melayu, Muzium Seni Kraf Orang Asli dan Tokong Tian Ho. Dinding pintu Istana Setul iaitu dinding rumah. Dinding pintu ini merupakan dinding pintu Istana Setul sebelum pemerintahan Kudin ataupun Baharudin bin Kumeh. Dinding tersebut disimpan oleh Haji Wancha La Indariban Temalang Satun, Thailand. Dinding ini diperbuat daripada kayu jati emas berukir daun, bunga tanjung dan lambang kebesaran Kerajaan Melayu Setul. Dengan gabungan motif Jawa dan Melayu, Kerajaan Melayu Setul terletak di bawah pemerintahan Kerajaan Melayu Kedah sejak tahun 1843 hinggalah pada tahun 1909 apabila ia termasuk di dalam wilayah kerajaan. Cok Moho Kerajaan Melayu dan Kepala Perahu Diraja, sebahagian daripada Cok Moho yang pernah digunakan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu lampau. Kepala perahu yang berbentuk kepala naga ini diperbuat daripada kayu naga dan diukir dengan motif sulur kacang dalam bentuk awan larat. Ia digunakan untuk menghiasi haluan perahu Diraja Melayu. Kepala perahu ini milik kerabat Diraja Pahang pada akhir kurun ke-19. Dianggarkan berusia lebih 100 tahun. Avalokiteshvara ialah patung ini ditemui di sebuah lumbung biji timah milik syarikat Anglo-Oriental di Bidor. Artifak ini ditawarkan sebagai objek warisan ketara kebangsaan. Bagi Candi Borobudur pula, Borobudur merupakan candi Buddha yang terkenal di Menggelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pembinaannya dimulakan oleh Raja Samaruntuga dari dinasti Sailendra sekitar tahun 874 Masihi. Strukturnya berbentuk bukit yang bertingkat-tingkat menuju ke puncak. Terdapat 504 stupa di sekeliling candi ini dengan sebuah stupa induk di puncaknya. Yang seterusnya ialah pengaruh Islam dalam negara. Yang pertama, diorama. Diorama ini menunjukkan peristiwa pengislaman Raja Melaka oleh Saidina Abdul Aziz, seorang ulama dari Jeddah bersama seorang pengiringnya. Peristiwa ini merupakan detik-detik permulaan kegemilangan Melaka sebagai sebuah pusat penyebaran agama Islam yang tersohor di Nusantara. Seterusnya, hiasan seramik. Seiring dengan perkembangan Islam di Melaka, banyak barang dagangan berunsur Islam telah dibawa masuk ke Melaka. Antara yang terkenal ialah barangan seramik yang dihiasi dengan kalimah-kalimah suci dalam bahasa Arab seperti kalimah Bismillah dan Zikrullah, petikan ayat Al-Quran atau hadis, serta nama para sahabat Rasulullah SAW. Yang uniknya, kebanyakan seramik ini berasal dari negara China, khususnya selepas berlaku kemerosotan pengeluaran seramik yang berunsur Islam di China. Ini telah bermula sejak kurun ke-14 Masihi, iaitu semasa zaman pemerintahan dinasti Ming sehingga kurun ke-18 Masihi, iaitu semasa zaman pemerintahan dinasti Qing. Barang-barang dagangan lain yang turut dipengaruhi dengan hiasan atau motif yang berunsurkan Islam termasuklah tekstil, permaidani, jubin, senjata dan peralatan rumah yang diperbuat daripada logam seperti pasu dan mangkuk tembaga. Seterusnya, Muzium Etnologi Dunia Melayu Kuala Lumpur. Ia merupakan muzium yang agak menarik bagi para peminat sejarah kebudayaan dan tradisi dunia Melayu. Antara koleksi pameran yang diperagakan di muzium ini, salah satunya adalah persenjataan orang Melayu. Senjata Melayu merupakan senjata warisan peninggalan nenek moyang yang amat tinggi seni buatannya dan mempunyai rahsia tertentu. Sebilah senjata bukan sahaja dapat menentukan martabat dan darjat, malah kekuatan, kehebatan dan kemuliaan individu. Dipercaya pada sebilah senjata terdapat keramat dan hikmah yang menjadi lambang kemegahan dan keampunan seseorang itu.
Bangsa Melayu terkenal dengan kemahiran mengukir lalu menumpukan daya intelek dan tenaga seni rekanya terhadap penghasilan senjata terutamanya keris. Pengamatan dan ketajaman pemikiran masyarakat lampau mampu mengadaptasi keindahan alam ciptaan Tuhan ke dalam setiap karya yang dihasilkan. Antara persenjataan orang Melayu ialah seperti senjata pendek iaitu keris, senjata panjang seperti lembing dan tombak, dan meriam. Koleksi yang seterusnya adalah aksesori Melayu. Pakaian tradisional yang klasik biasanya akan dilengkapi dengan pelbagai aksesori sama ada bagi kecantikan diri maupun untuk tujuan tertentu. Perhiasan ini telah dihasilkan melalui seni pertukangan yang khusus sebagai sebahagian daripada warisan kebudayaan Melayu. Ia melambangkan penekanan terhadap pemikiran, perasaan dan daya kreativiti yang merangkumi jiwa dan nurani sesuatu bangsa itu. Tradisi pertukangan hiasan ini telah dipupuk sehingga ke tahap yang lebih sempurna berdasarkan pada pengalaman dan dorongan untuk hidup yang lebih selesa dan bermakna. Selain itu, ia memperlihatkan budaya pemakai, status dan kekayaannya. Oleh itu, masyarakat berusaha mencipta dan memakainya mengikut kemampuan yang ada pada mereka. Ia turut digunakan sebagai aksesori atau hiasan tambahan untuk melengkapkan pemakaian busana Melayu. Terdapat pakaian yang berkait rapat dengan dogma agama, terutama sekali pakaian orang Melayu. Orang Melayu terdapat di pelbagai negeri yang setiap negeri memaparkan pakaian tradisi yang berbeza. Namun secara amnya, seluruh orang Melayu memakai baju kurung sebagai pakaian tradisi. Cuma reka bentuk atau potongan baju kurung agak berbeza-beza mengikut negeri. Koleksi yang ketiga adalah permainan tradisional masyarakat Melayu. Permainan tradisional telah berupaya membentuk sebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang. Asas penting yang menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup mereka. Kegiatan harian, bermusim dan tahunan daripada individu ke individu tidak banyak berbeza. Situasi ini membolehkan mereka bekerja dan berhibur pada masa yang sama. Tempoh peralihan antara musim inilah digunakan untuk mengadakan keramaian serta pesta. Suasana pesta yang diadakan di padang permainan boleh mewujudkan interaksi sosial di antara kampung-kampung yang mengambil bahagian. Oleh sebab itu, permainan tradisional juga dikenali sebagai permainan rakyat. Terdapat permainan ini yang sekarang tidak dimainkan lagi, tetapi hanya diketahui oleh ibu bapa dan datuk nenek sahaja. Namun, terdapat permainan yang terus kekal digemari oleh kanak-kanak sehingga hari ini, termasuklah sepak raga atau sepak bola ayam, konda-kondi, batu seremban, kaki gajah, kalah panjang, gasing, waw dan congkak. Congkak sejenis permainan tradisional Melayu yang menggunakan papan kayu berlubang dan buahnya daripada biji congkak, biji getah, biji gula dan lain-lain. Permainan ini telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, tetapi tidak pasti asalnya, sama ada pengaruh luar yang telah datang bersama pedagang atau sememangnya telah dicipta oleh orang Melayu ketika itu. Antara yang paling dikenali ialah congkak berkepala burung petalawati. Papan congkak yang mempunyai kepala yang menyerupai seekor burung petalawati, ia diwarnai dengan warna merah di bahagian kepala, manakala seluruh badan diwarnakan belang kuning dan hitam. Terdapat juga congkak berkepala burung Garuda. Ia diperbuat daripada kayu keras dan dibentuk menyerupai burung Garuda yang bersaiz besar. Muzium Seni Kraf Orang Asli merupakan muzium yang memaparkan aktiviti yang berkait dengan segala aspek kehidupan masyarakat orang asli serta membantu mereka mengekalkan warisan budaya masyarakat orang asli di seluruh semenanjung Malaysia. Suku kaum Jahuk dan Mahmeri daripada kelompok Senoi amat terkenal dengan pengukiran patut yang melambangkan kepribadian mereka terhadap kepercayaan animisme. Mereka sering mengaitkan ukiran patut dengan unsur-unsur tanah, bumi, lautan, angin dan guru. Dalam dunia mitos, patung-patung yang diukir mempunyai pelbagai corak dan fungsi kerana dipercayai adalah imej jelmaan nenek moyang mereka. Ini melahirkan istilah Bes, Jahuk dan Moyan Mahmeri dalam hasil ukiran mereka. Harimau berantai, moyang lanjut, moyang lan, kuit dan hantu belangkas adalah ukiran patung yang popular dan mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan silam mereka. Kemahiran mengukir jelas terselah dengan sentuhan seni apabila melarik garis-garis geometri yang tepat tanpa menggunakan sebarang bantuan mekanikal. Masyarakat orang asli turut mempunyai persembahan di mana dikenali sebagai tarian sewan. Tujuan tarian sewan untuk hiburan, permujaan dan sebagainya. Masyarakat orang asli turut menggunakan alat muzik yang diperbuat daripada buluh di mana mempunyai keunikannya melalui penghasilan bunyi yang menarik.
Penggunaan alatan muzik bagi masyarakat mereka hanya menggunakan buluh tetapi menunjukkan penggunaan bahan alam semula jadi yang mempunyai kelebihannya tersendiri. Pakaian masyarakat orang asli pada masa prasejarah lebih bercirikan penggunaan daun-daun pokok kayu sebagai alat perlindungan diri mereka daripada kesejukan atau keaiban. Kreativiti masyarakat orang asli menggunakan bahan daripada daun semula jadi telah menghasilkan penggunaan kualiti kayu sebagai pakaian bagi menggantikan daun. Manakala perhiasan diri masyarakat orang asli menampilkan kreativiti di samping keunikannya. Kebanyakan aksesori perhiasan mereka berhubung rapat dengan alam semula jadi. Mereka percaya dengan memakai aksesori akan dapat mengelakkan diri daripada makhluk halus serta dapat menyalahkan kecantikan pemakaiannya. Dari aspek kepercayaan, masyarakat orang asli mempunyai adat resam dan kepercayaan animisme yang berhubung kait dengan peranan dewa, keramat dan roh. Kepercayaan ini termasuklah dalam menguruskan hal kematian kerana terdapat pelbagai adat turun-temurun yang mesti dilaksanakan semasa proses pengkebumian. Kita akan menuju ke Tokong Tianhua, tokong Cina yang mempunyai ciri-ciri kekayaan dengan keindahan seni yang dibina kepada Dewi Tianhao atau Bonda Kayangan. Tokong ini merupakan antara tokong terbesar dan terlama di Asia Tenggara yang terletak di Robson High, Kuala Lumpur. Ia terdapat 4 tingkat dengan dihiasi seni bina kebudayaan dan kepercayaan agama suku Hainan. Setiap tingkat mempunyai kegunaan sendiri seperti kawasan pembelian barang sembahyang, Dewan Besar, Pejabat Sami dan Dewan Sembahyang. Di sini juga terdapat tempat di mana setiap pasangan melaksanakan perkahwinan dan juga meminta bantuan dari kepercayaan mereka. Adalah tempat membuat hasrat atau berdoa kepada Guan Yin untuk meminta panduan hidup. Yang sangat luas dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang mempunyai makna tersendiri sebagai tanda kuat dan besarnya Dewi Tiong Hao. Antaranya ialah pintu masuk Tokong yang mempunyai 4 batang tiang dengan ukiran naga sebagai tanda menjaga keselamatan Puteri Tokong. Selain itu juga mempunyai beberapa tiang berwarna merah yang mempunyai makna-makna tersendiri. Tiang-tiang itu diukir dengan ayat-ayat yang bermaksud. Bukan berhala kepercayaan mereka yang mempunyai tugas masing-masing seperti pemberi keamanan, pemberi kekayaan, pengampun, pemberi hujan dan sebagainya. Ini mempunyai begitu kekuatnya kepercayaan dan kebudayaan bangsa Hainan bagi mengikuti Dewi Tianhao. Terdapat 3 dewi besar yang terdapat di dalam tokong ini iaitu Dewi Mazu, permaisuri penjaga syurga, Dewi Guan Xingying iaitu Dewi yang melindungi manusia dan Dewi paling besar iaitu Dewi Sheng Wei Xiangniang iaitu Dewi penjaga keselamatan bangsa Hainan. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi oleh rakyat dan pelancong di Malaysia terutama di wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Yang membuat menariknya adalah tempat-tempat pelancongan ini dihiasi oleh kebudayaan dan kepercayaan setiap rakyat yang ada di negara ini. Sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia adalah sangat bersyukur sebab kita dapat merasai kenikmatan hidup pelbagai kaum dan menghormati setiap kepercayaan. Ini menjadi sebagai satu tanda bahawa Malaysia adalah negara yang sangat unik. Terima kasih sebab menonton sampai habis video ini. Jumpa lagi.